minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18, baris yang ke-11 daripada atas. Baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat saktah, dan sunat saktah artinya erti saktah diam yang sedikit, diam yang sekejap, diam yang sedikit, diam yang sekejap. Qadar subhanallah. Saktah artinya diam yang sedikit. Diam yang sedikit ni qadar subhanallah. Di saktah ni berhenti, saktah ni. Saktah ni berhenti. Artinya diam yang sedikit, qadar subhanallah. Qadar subhanallah. Bukan kata subhanallah, qadar dia. Qadar subhanallah. Sunat saktah ni antara Fatihah dan amin. Waladdallin. Amin. Berhenti sekejap. Dan antara amin dan surah. Selepas amin, berhenti sekejap, barulah kita memulai membaca surah. Dan antara surah dan raka', lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, abang pindah kepada raka'. Ini saktah. Tapi di sini hanya didatangkan 3 saktah selepas daripada membaca Fatihah. Dia ada lagi 3 saktah sebelum daripada membaca Fatihah. Dia ada 3 saktah sebelum daripada membaca Fatihah, 3 saktah selepas daripada membaca Fatihah. Jadi dia hanya datangkan saktah yang 3 selepas daripada membaca Fatihah. Jadi sebelum kita pergi pada bicara saktah ni, kita sambung sedikit bicara hak mengelepah. Hak mengelepahnya berkaitan dengan apabila Fatihah disunatkan baca nyaring, disunatkan baca kuat, maka amin pun sunat kata dengan kuat, surah pun sunat baca dengan kuat. Apabila disunatkan baca dengan kuat Fatihahnya, maka amin sunat kuat. Walaupun kita sembahyang seorang diri,
kita baca Fatihah kuat seorang diri. Amin sunat kuat juga. Surah sunat kuat. Hak sunat baca kuat ni dia ada dua. Satunya sunat baca kuat, kitab sebut nyaring kuat. Yang kedua, kuat tu dipanggil jahar. Yang kedua, perlahan, dia panggil sir. Perlahan, dengar di telinga sendiri saja, dia panggil perlahan. Adapun kalau telinga tidak mendengar, maka tidak dihukumkan membaca. Terdahulunya syarat takbiratul ihram, syarat membaca Fatihah, itu rukun qauli. Syaratnya memperdengarkan dirinya. Takbir, Fatihah, tasyahud akhir, selawat selepas tasyahud akhir, salam yang pertama. 5 rukun qauli ni syarat dia kena dengar di telinga. Adapun bacaan-bacaan sunat, nak dapat pahala bacaan sunat kena dengar di telinga. Jadi dengar di telinga saja dipanggil bacaan perlahan, sir. Jahar ni kuat, orang duduk sekitar tu dengar. Orang tidak ni jahar dengar di telinga, kuat. Sir gerak bibir mulut saja, tak betul gitu. Sir perlahan, dengar telinga sendiri. Adapun bibir mulut bergerak, suara tak keluar, maka tidak dihukumkan membaca. Kalau rukun qauli tak sah semayang. Kalau bacaan sunat tak dapat pahala sunat. Dia zikir bacaan dalam solat ni, zikir lisan, zikir lidah, bacaan. Dia ada bacaan. Dia ada zikir qalbi, tu bicara lain. Kita semayang ni bukan qalbi, ini qauli, bacaan. Hukum qalbi ni hukum qauli, bacaan. Nak disebut sebagai bacaan, syarat telinga dengar. Li'anal qira'ah bi isma'i nafsi, membaca kena dengar diri sendiri. Bagi hukumkan membaca. Bacaan-bacaan dalam solat, bacaan-bacaan wirid selepas solat, sama juga kena dengar di telinga. Wirid lepas solat itu bacaan zikir lisan. Maka wirid selepas solat dia kena dengar di telinga. Istighfar kena dengar di telinga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali itu dengar di telinga. Dia kena dengar di telinga. Kadang-kadang lepas ada solat ni, hak jenis termenung, mulut gerak memang. Gitu je. Telinga tak dengar, tidak dinamakan berwirid, bacaan yang disunatkan selepas solat. Sama juga dengan tasbih, tahmid, takbir 3 kali tu kena dengar di telinga. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh ni saya ni kuat, bukan kuat gitu. Maknanya kena keluar suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Telinga kita kena dengar. Dah ni kita ada speaker depan punya kuat lah. Jangan mulut gerak, suara tak keluar. Lepas tu apa tu? Bilang gambir. Bilang gambir tu ke apa? Dah. Jadi dia tu imam bunyi suara subhanallah, subhanallah dia. Malah time cakap, masa bercakap gegar suara. Bacaan wirid, membaca subhanallah 33 kali, dengar di telinga 33 tu. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, dengar di telinga 33 kali ya. Allahu akbar, ada riwayat 33, ada riwayat 34. Kena dengar di telinga. Ni ada pasal subhanallah, lepas tu habis alhamdulillah. Lepas tu dibalas pula sama tu imam. Waktu imam tu subhanallah, 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 subhanallah. Dia tak subhanallah.
Lepas tu tanya tu imam hok kuat. Bukan kuat tu imam ni, tapi oleh kerana ada ada mikrofon di hadapan, jadi suara ada lah. Jadi dia tanya tu imam, awak ni subhanallah 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 3 kali ni kuat belaka ni. Bukan kuat tu oleh kerana mikrofon dia bunyi lah. Dalil mana? Hadis lah. Dalil mana? Dr. Imam ni dia tak pandai dalil-dalil. Dia pandai pelepah. Yang awak tu subhanallah, betul senyap. Alhamdulillah, kejut orang, betul senyap. Allahu Akbar, senyap. Dalil apa awak pakai? Tak jawablah kawan tu. Dia nak berangkat kawan dia Dr. Imam nak subhanallah 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 terketik 3 kali. Dia subhanallah macam bunyi benda tak tahu. Ada pesan gitu. Kita nak dengar di telinga. Subhanallah 3 kali dengar di telinga. Alhamdulillah 3 kali dengar di telinga. Allahu Akbar sama ada 33. Jadi yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun 34 kali kena dengar telinga. Allah Akbar tu ada 33. Ada 34. Anak jadi cukup 100 dengar di telinga belaka. Tu bacaan wirid lepas solat, bacaan. Jadi dengar telinga sendiri sahaja dipanggil bacaan perlahan. Nyaring kuat ni faham lah nyaring ni. Ni hak berkaitan kitab kita ni membaca amin dengan surah sunat kuat apabila Fatihah kuat. Kuat macam bunga lepas lah. Lelaki sama, perempuan sama. Semai subuh, semai maghrib, isyak 2 rakaat yang pertama. Sama ada lelaki ataupun perempuan yang semayang seorang diri ataupun menjadi imam. Semayang seorang diri ataupun menjadi imam, sunat kuat. Yang tidak disunatkan kuat, hanya dengar telinga saja, adalah makmum. Tapi makmum ni mula-mula dia makmum, dia ikut dengan imam sampai fardu subuh, dia lewat 1 rakaat. Rakaat pertama dia, rakaat kedua dia makmum, bacaan dengar di telinga sendiri, bacaan perlahan. Selepas imam tasyahud akhir memberi salam, jadi makmum subuh tadi ni dia pun bangun tambah rakaat kedua. Jadi rakaat kedua subuh tu dia makmum ke dia seorang diri? Seorang diri. Kalau rakaat kedua subuh seorang diri, kuat ke perlahan? Kuat Kalau seorang diri. Kalau seorang diri. Rakaat kedua subuh kuat ke pelan? Kuat lah. Tapi biasanya hak tambah rakaat kedua subuh tu tak kira lah. Disempat sembahyang maghrib, mai isyak, 1 rakaat je dengan imam. 1 rakaat je sempat sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Rakaat pertama dia makmum, bacaan perlahan. Imam beri salam, dia pun naik rakaat kedua maghrib ataupun rakaat kedua isyak. Semayang seorang diri rakaat kedua maghrib, semayang seorang diri rakaat kedua isyak. Kuat ke perlahan? Kuat. Sunat hay'ah tu. Tapi kita jarang buat, malu. Bunyi sedap kan? Bunyi baca Fatihah sedap, baca surah sedap. Kalau tu imam tak ada, tu sering orang baca sedap, berlagu lagi. Boleh dia tu imam lah. Tu imam 9 lah. Tu imam tak ada orang, tak ada tu imam hok tugas. Surat kuat lah tu. Sebab dia sudah menjadi seorang diri. Rakaat pertama subuh dia makmum, betul. Rakaat kedua subuh imam beri salam dah. Sebab dia telah buat 1 rakaat, dia sudah menjadi seorang diri. Maka disunatkan kuatlah subuh seorang diri. Kan? Sunat hay'ah. Jadi hak kuat tadi ni subuh maghrib isyak. Walaupun perempuan sendiri pun, perempuan semayang seorang diri, perempuan menjadi imam sesama perempuan, semayang subuh maghrib isyak 2 rakaat pertama tu memang sunat baca kuat, sunat hay'ah. Masa sebut minggu lepas lah, memanglah perempuan ni sunat baca kuat. Dia ada beza sikit dengan makmum lelaki, sebab dia ada syarat. Syaratnya di sekitar semayang perempuan tadi tidak ada lelaki ajnabi. Tidak ada lelaki ajnabi. Kalau ada lelaki ajnabi atas rumah,
tapi ada abang ipar. Atas rumah ada sepupu. Contohnya lah. Maka dia tak boleh baca kuat dah. Sebab abang ipar tu ajnabi bukan mahram. Sepupu ajnabi bukan mahram. Ada ni. Dia semasa seorang. Kalau time tak ada lelaki ajnabi, dia baca kuat. Sekarang ni abang ipar dia ada balik, contohnya. Jadi dia disunatkan baca perlahan dah lah. Sebab dia lelaki ajnabi. Kalau kuat juga ukurnya makruh. Walaupun suara perempuan bukan aurah. Walaupun suara perempuan bukan aurah, tetapi kalau lelaki ajnabi ketika semayang ni, jangan baca kuat. Sunat baca perlahan. Suara perempuan bukan aurah. Dalam semayang ada lelaki ajnabi, baca Fatihah sunat perlahan, jangan kuat. Ni dok darah perempuan, orang lelaki ramah, suara dia kuat laginya. Suara dia kuat dah orang lelaki. Kalau orang lelaki. Kalau orang lelaki, dia bercakap dia mengilah, dia bercakap dia mengilah. Tak tengok kiri kanan dah. Macam duduk alam sendiri, khoyar nampaknya. Kalau kita katakan orang khoyar kan duduk alam sendiri, dia tak kira orang ni. Nampak molek tapi macam khoyar. Bising je. Macam orang perempuan dia lain. Sikap dia kena buat lain. Ni orang lelaki tak bunyi suara pun bersembang. Orang perempuan suara kuat, lepas tu mengilang-ilang pula. Apa ni? Tak ada adab. Tak ada kesopanan dan kesusilaan. Apa ni? Tak, bukan gitu. Kesopanan dan kesusilaan. Dia kena jaga adab. Memang suara perempuan bukan aurah. Suara perempuan memang bukan aurah. Itu pandangan yang muktamad. Tapi dalam solat yang asalnya sunat baca kuat, seorang diri ni subuh, maghrib, isyak, tapi ada di sekitar perempuan tadi lelaki ajnabi, sunat baca perlahan, baca kuat juga hukumnya makruh. Dalam semayang ni asal sunat baca kuat, tapi ada lelaki ajnabi sunat baca perlahan. Itu dalam semayang. Jadi kalau kita bercakap bersembang, dah kalau kita sudah lah. Ni kata orang perempuan dia ketawa ngilah sutik kapung dengar. Allah dia mengilah satu kampung dengar. Kuatlah maknanya. Tu belum ditepuk itu. Dan dia main mengilah, gawat ditepuk tak kira siapa di sebelah. Laki ke pun sebelah kira. Dia dan dia nak mengilah. Apa ni? Kurang kemaluan orang panggil. Bukan kemaluan tu dah. Kurang perasaan malu. Sebut kemaluan dah lain pula lah. Kurang mana pula? Mana kurang perasaan malu. Orang perempuan bila kurang perasaan malu, hebat daripada orang lelaki. Orang perempuan ni lebih terpelihara kerana perasaan malunya kuat. Tapi kalau tidak ada perasaan malu, izalam tastahi fasna masyita, kata Nabi. Tak malu, buat mau apa pun. Nabi kata, bila kamu tak malu, buat apa yang kamu nak buat. Bukan syarat membebaskan. Tapi maksudnya apa? Orang tak kira dah ni. Tak ada langsung perasaan malu. Buat nak apa pun, tegur pun, tak peduli dah orang tak ada malu ni. Ini dalam sembahyang. Dalam sembahyang yang asalnya imam perempuan sendiri pun ketika sembahyang seorang diri, subuh, maghrib, isyak, sunat baca kuat Fatihah dan surah. Fatihah, amin dan surah. Fatihah, amin dan surah tiga-tiga sunat baca dengan kuat. Melainkan kalau perempuan tadi ada lelaki ajnabi dalam rumah tu, contoh tadilah abang ipar, adik ipar, sepupu atau ajnabi belaka tu, maka dia kena baca Fatihah, amin dan juga surah perlahan dengan telinga sendiri sahaja. Kalau baca kuat juga hukumnya adalah makruh. Hak berkait dengan bacaan kuat, bacaan perlahan ni, kalaulah semayang tu semayang qada, kalau sembahyang tu semayang qada,
kuat ataupun perlahan, Fatihah, Amin dan surah di rakaat yang pertama kira pada waktu dia qada. Kalau dia qada lepas daripada syuruk habis waktu subuh sampai ke ghurub maghrib, maka sunat baca kuat di dua rakaat yang pertama, Fatihah, Amin dan surah. Sunat baca perlahan. Sunat baca perlahan belaka. Kalau dia qada di siang hari bermula daripada terbit matahari habis waktu subuh sampailah kepada gelincir tenggelam matahari waktu maghrib. Sunat baca perlahan. Walaupun dia qada subuh, walaupun dia qada maghrib, walaupun dia qada isyak. Kalau dia qada lepas maghrib, dia qada lepas maghrib sampailah kepada terbit matahari. Dia qada lepas maghrib, dia qada lepas mai subuh tapi belum terbit matahari lagi. Sunat baca kuat Fatihah, Amin dan surah di rakaat pertama walaupun dia qada tu zuhur dengan asar sekalipun. Ada ni. Sebab dia qada tidak kait dengan waktu. Subuh nak qada tu subuh, zuhur nak qada tu zuhur. Qada tidak ada kaitan dengan waktu. Qada bila bermasa lah. Tapi nak ceritanya, sekarang dia qada apa semayang sekalipun tak kira. Qada subuh ke qada zuhur ke sama saja, kira kepada waktu dia qada. Kalau qada lepas daripada terbit matahari sampai ke maghrib, dia qada siang hari, walaupun dia qada tu subuh sekalipun, maghrib isyak sekalipun, dia kena baca perlahan. Ikut waktu qada, bukan ikut jenis sembahyang. Panggil jenis sembahyang tau. Bukan ikut jenis sembahyang. Waktu maghrib kita qada. Kalau qada lepas maghrib sampai ke terbit matahari, di qada sebelah malam, maka sunat baca kuat di dua rakaat yang pertama, Fatihah, Amin dan surah walaupun di qada zuhur dan asar. Jadi kalau qada ni dikira kepada waktu qada, bukan kira kepada jenis sembahyang. Boleh faham? Sebab itulah kalau ni kita tak tahulah macam mana, tak sedar sungguh. Tak sedar subuh dekat nak terbit matahari dah. Terbit matahari pukul apa sekarang ni? Dah pukul 7 lagi dah. Dah pukul 7. 6.53. Awal sekarang ni 6.53. Jadi sekarang ni kita semayang 6.50 boleh semayang contohnya. Jadi rakaat pertama waktu subuh lagi, sunat baca kuat. Naik rakaat kedua tu 6.53 dah, habis dah waktu subuh, mana siang hari dah. Rakaat kedua tadi sunat baca perlahan dah. Sekarang dia semayang seorang subuh, takkan berjemaah pula, seorang lah. Takkan berjemaah. Nak syuruk 6.53, jemaah 6.50. Surah mana awak gitu? Tak ada dah lah, seorang lah. Tak apa, dah berjemaah sama lah. Jadi sekarang ni rakaat pertama waktu subuh lagi, waktu subuh dikira waktu malam lagi, dikira waktu malam. Di siang hari dah kalau kira waktu puasa subuh ni, tapi kismai dia kira waktu malam. Subuh kalau kira siang, kalau kira Ramadan puasa dia kira siang hari, tapi kalau kismai dia kira malam. Lepas tu subuh baca kuat. Sebab subuh ni dihubungkan, disamakan hukum dengan malam, maghrib, isyak. Kalau kira puasa subuh ni siang hari dah, mana boleh makan dah. Tapi kalau kira sembahyang dihubungkan, disamakan dengan malam, maghrib, isyak. Jadi sekarang ni rakaat pertama subuh tu waktu subuh lagi. Naik rakaat kedua 6.53 dah. Kalau jenis ada bunyi tu, bunyi dah. Allah, syuruk dah. Pada tak berdosa sebab dia bukan sengaja. Dia tak kejut sungguh. Malam dia anak demam ke tak kira lah. Jadi naik rakaat kedua tu bunyi loceng 6.53 tu. Kalau jenis hak digital tu lah bunyi. Allah, siang hari dah. Siang hari dah tu syuruk dah, terbit matahari dah. Maka rakaat kedua subuh tu sunat baca perlahan sebab siang hari bukan malam lagi. Kan? Sama juga dengan sembahyang asar.
Dia tidur pukul 3 petang tu, letih sangat tidur. Pukul 3 lah kita Zuhur mayan tu. Dia tidur pukul 2, pukul 3, tidur sungguh-sungguh. Dia duduk seorang rumah, tidur sungguh-sungguh, kejut tak kejut. Maghrib ni 6.51 apa sekarang ni. Last kali 6.50 maghrib. Isyak pukul 8 lah. Kalau kira 6.51 sekarang ni. Jadi dia pun semaya so buat cepat. Di semaya so tu rakaat pertama siang hari lagi lah, dia baca perlahan. Naik rakaat kedua orang bang dah subuh sejid, maghrib dah. Rakaat kedua asar tu sunat baca kuat Fatihah dan surah, Fatihah, amin dan surah. Tadi di semaya so rakaat pertama tu masa lagi siang, kita kata 6.49 ke gitu lah, 6.50 ke. Naik rakaat kedua 6.51 orang pun azam di masjid. Waktu malam dah. Dia rakaat kedua asar waktu malam. Jadi rakaat kedua asar waktu malam sunat baca kuat.